Assalamualaikum, saya Akmal Zulazik bin Hanafiah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Junizar bin Abdul Latif. Assalamualaikum, nama saya Ilham Nukail bin Abdudin. Saya Alif bin Azmi Bashir. Hi, my name is Syafiq Alisha binti Izwan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahid bin Suhaimi. Saya ingin menceritakan tentang pengenalan kuil Keloksi. Kuil Keloksi adalah kuil Buddha terbesar di Malaysia yang bukan terletak hanya di Penang sahaja. Kuil ini kerap dikunjungi umat Buddha dari Hong Kong, Filipina, Singapura dan negara-negara Asia lainnya. Tidak hanya itu, kuil ini terletak dekat dengan Penang Hill sehingga kerap dikunjungi wisatawan dalam sekali jalan. Sudah menjadi pengetahuan umum jika Penang memiliki keanekaragaman dalam hal budaya dan agama. Di sini komunitas multietnis berbaur menjadi satu dan saling mengisi harmoni keberagaman. Mulai dari Melayu, Tionghoa, India dan Eropah berasal dari sejarah yang panjang dan meninggalkan warisan kebudayaan. Berada di kawasan hitam membuat kuil ini mudah didatangi dan kawasan ini tak jauh dari pusat kota. Kita boleh menaiki rapid bus 201, 203 atau 204 lalu turun di sepanjang jalan pasar di kaki bukit. Namun bila ingin lebih cepat dan praktis lebih baik naik Grab car. Pintu masuknya berada tepat di sebelah Sungai Air Hitam. Perjalanan dimulai dengan menaiki jalan setapak yang mulai menanjak seperti di wisata Candi Borobudur. Di sini juga banyak kios yang menjual aneka souvenir menarik di kedua sisi jalannya. Dari awal memang harus disiapkan tenaga dan bekal air minum kerana akan terus menanjak sejauh kurang lebih 200 meter untuk sampai puncaknya. Sesampainya di ujung jalan setapak, kita akan bertemu dengan Tortoise Liberation Pond atau kolam yang berisi ratusan kura-kura. Dari situ suasana sudah mulai berubah seperti tiba-tiba berada di negeri tirai bambu. Dengan perpaduan desain arsitektur dari China, Thailand dan Burma membuat kuil ini tampak lebih megah dan indah. Bila berfoto di sini, pasti banyak orang yang tidak percaya kalau lokasinya berada di Malaysia. Saya akan menceritakan tentang binaan kuil Keloksi. Terdapat suatu pagoda utama setinggi 7 tingkat yang diberi nama Ban Potar kerana rupanya yang mempamerkan 10,000 imej Buddha. Pagoda ini dibina menggabungkan asas oktagon Cina dengan tingkat tengah reka bentuk Thailand dan puncak seni bina Burma mencerminkan anutan setempat. Menggabungkan aliran-aliran Mahayana dan Theravada, ia ada menempatkan suatu biara yang menjadi tempat tinggal para Sami dan biarawati yang berkhidmat di sana. That's all from me. Thank you. Kuil Keloksi ini mula didirikan pada tahun 1890 oleh Biao Lin, seorang Sami berasal dari Fujian. Pembinaan kuil ini dibayai 5 peniaga terhebat Hakka sezaman itulah. Tapi tidak tahulah, tapi mungkin jangan pula kot. Iaitu Chong Fat dan sepupunya Chang Yunan, Chia Chun Seng, Ti Ki Yun dan Chung Keng Kui. Duta Kerajaan King Kejajahan Pulau Pinang sangat terpegun dengan binaan yang siap ini sehingga melaporkan khabar ini kepada Maharaja Guangzhou, di baginda Maharaja yang tertarik dengan butiran yang diberikan, dan baginda menitah Biao berangkat ke Beijing. Selepas itu Biao dikurniakan 70,000 jilid kitab suci bagi mereka lah, serta menggelarkan kuil Keloksi sebagai penghulu segala kuil di Pulau Pinang. Maknanya the main lah, macam tu lah, paling suci lah begitu. Mungkin saya tak tahu. Biao dalam perjalanan pulang diiringi para pegawai kerajaan berpakaian warna-warni dalam kereta kuda. Pada zaman tu pakai kereta kuda. Di mana Biao sendiri duduk memegang perutusan diraja dikurniakan kepada kuilnya.
Batu asas pagoda diletakkan oleh Raja Vajiravuth yang memerintah Thailand pada masa itu. Pagoda itu disiap bina pada tahun 1930 dan ada peristiwa pada pagi 12 Oktober 2021. Sebahagian pada kuil Kelosi ini terbakar. Dengan khabar kebakaran diperoleh pihak bomba pada 12.38 pagi pada hari Selasa. Kebakaran itu telah merebak ke satu bangunan tokong itu ketika para bomba tiba ke situ. Ketua Operasi Bomba Negeri Muhammad Nur Hisham Ibrahim mengesahkan bahawa kebakaran itu telah memusnahkan kira-kira 70% daripada tokong bersaiz 18.5 meter. Dengan kebakaran berjaya dipadamkan pada sekitar 6 pagi. Sangat lama yang mengambil masa lama. Tapi yang penting tiada mangsa yang terkorban di dalam insiden ni. Itu saja sejarah pada kuil Kelosi ini. Yang pertama, The Amitabha Buddha Pagoda ialah sebuah menara yang tinggi dan mempunyai atap setiap tingkatnya. Means setiap tingkat ada atap. Okey. Pagoda di sini memiliki 3 unsur desain. Pada bahagian bawah yang berukuran besar mengikuti desain kuil Cina. Di bahagian tengahnya pula diadaptasi gaya Thailand dengan beberapa pilar kecil dan banyak lagi. Bahagian atasnya pula yang mengerucut dengan warna keemasan mengikuti desain Burma atau Myanmar. So, the Pagodas of Millions Buddhas disebut juga sebagai Pagoda Rama V1. Pagoda ini memiliki 10,000 patung Buddha dari batu kualam. Perunggu yang terdapat di dalamnya dibuatnya pagoda ini untuk menyatukan ajaran Buddhisma, Mahayana dan juga Theravada. Goddess of Mercy. Puncak dari kompleks kuil ini merupakan patung Kuan Yin atau yang biasa kita kenali sebagai Dewi Kuan Yin. Ianya memiliki tinggi 31.2 meter. Patung ini sangat ikonik sekali, memerlukan tenaga yang banyak untuk menaiki anak tangga untuk mencapai. Tapi keuntungan di kuil ini disediakan skylift untuk memudahkan untuk sampai ke puncak. Manfaat. Malaysia mempunyai masyarakat berbina agama dan budaya yang pada asasnya hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian ini satu keunikan yang sepatutnya diraih dan menjadi kebanggaan rakyat kita. Keharmonian dalam kemajuan ini menjadi Malaysia negara yang sering dicontohi masyarakat antarabangsa. Masyarakat kita kadang-kadang berdepan isu sensitif yang boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian. Isu ini selalunya menyentuh soal perbezaan kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing. Justeru perbezaan dan kepelbagaian ini perlu ditangani dan diurus sebaik mungkin untuk mengelakkan tercetusnya sebarang perkara yang tidak diingini. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum yang mempunyai budaya, adat resam dan ciri-ciri keistimewaannya tersendiri. Kepelbagaian budaya ini telah membentuk satu identiti Malaysia yang harmonis dan bersama-sama berganding bahu untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial di sini. Kita dapat melihat bahawa negara Malaysia menghormati agama dan kepercayaan masing-masing. Janganlah kita mengamalkan sikap sombong terhadap agama-agama lain, sedangkan Nabi Muhammad SAW membuat baik terhadap orang yang bukan Islam sehinggalah orang bukan Islam terpegun melihat akhlak baik Nabi Muhammad SAW. Setengah daripada mereka memeluk Islam atas perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.